Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada muka surat 195, sambungan dari satu topik yang disebut di sini, wajib beriman dengan hari akhirat, iaitulah di antara perkara yang menjadi rukun iman yang ditanya oleh Jibril kepada Nabi SAW dalam hadis yang masyhur dan juga hadis yang biasa kita dengar tentang iman, Islam dan ihsan. Bila Jibril tanya kepada Nabi, akhbirni anil iman, beritahu kepadaku tentang iman, lalu Nabi sebut iman itu ialah antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wal qadri khair wa syarrih, kamu beriman dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Jadi benda itu menjadi i'tiqad yang memang sudah ada dalam diri kita. Kemudian kita bincang dalam kuliah yang lepas, bermula hari kiamat ni, hari akhirat ni masa bila. Jadi ada yang kata, kalau tengok dalam kitab Bahrul Mazi jilid ke-18 misalnya, dia sebut ada yang mengatakan start dia daripada sini, ada orang lain kata start dia daripada sini. Itu ada perbahasan dan perbincangan di kalangan ulama. Cuma bila kiamat ini, proses dia antaranya yang besar ialah tiupan sangkakala. Kita dah bincang kuliah minggu lepas, tiupan sangkakala oleh Israfil dengan sangkakala buk ataupun qarn, seperti tanduk dan juga seperti benda yang tirus di hujung dan kemudiannya melebar pada hujungnya, ya, maknanya satu hujung tirus dan dia melebar pada di sebelah sana. Dan benda ini macam yang kita sebut dulu juga, bukan ulama, maknanya ahli sains, dia buat kajian terhadap bentuk the universe, alam ini macam mana, yang dikatakan bentuknya sebagaimana yang terampet ataupun seperti tanduk begitu. Hakikat sebenar wallahu alam. Ia adalah kajian sains yang berdasarkan kepada setakat mana ilmu yang diberi oleh Allah kepada manusia. Tapi tentang hakikat sebenar, macam mana bentuk, saiz, rupa, bahan daripada apa benda sebenarnya, dan rupa Israfil itu sendiri hanya Allah yang maha mengetahui. Wajib kita i'tiqad, wajib kita beriman bahawa benda ini akan berlaku bila sampai masanya. Itu tiupan yang pertama. Bila tiupan yang pertama, sangkakala ini, semua yang ada di bumi dan juga di alam ini akan mati, punah, rosak, binasa, pecah dan sebagainya. Kemudian tiupan kedua ialah pada hari akhirat. Dengan tiupan kedua ini, semua manusia bangkit dari kubur mereka. Tiupan kedua ini, semua yang pernah ada di alam ini akan hidup balik. Bukan, walaupun di sini sebut kata manusia bangkit dari kubur, ini manusia secara khusus, tapi selain daripada manusia ada lagi hak jin, malaikat, binatang dan lain sebagaimana yang juga pernah kita sebut dalam kuliah kita sebelum ini. Allah berfirman, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'azim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan, yakni hidup semula sesudah mati, pada hari kiamat yang amat besar, huru-haranya hari berdiri manusia untuk menghadap Tuhan sekalian alam. Surah Al-Mutaffifin ayat 4 sehingga ayat 6. Ya, Al-Mutaffifin ini dia berkait dengan, kalau baca daripada awal ayat itu, antaranya Allah Ta'ala sebut
wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang al-mutaffif. Mutaffif maknanya orang yang buat ringan-ringan terhadap antaranya sukatan dan timbangan, berniaga tak jujur, tak ada sifat amanah, bohong, tipu daripada pelbagai sudut. Ya, kalau dulu suka ada timbang, sekarang ini dalam bentuk yang sangat banyak. Projeknya, kerjanya, ya, gajinya, perolehannya, pendapatannya, rasuahnya, gitu gini, sebagainya, banyak macam-macam lah perkaranya. Maka Allah Ta'ala kata wail, neraka wail ataupun dengan makna celaka. Ya, ala yazunnu, ala adakah tidak, yazunnu menyangka ulaika mereka ini, annahum bahwasanya mereka mab'usun akan dibangkitkan balik. Bangkit bila? Lepas daripada mati. Dengan makna orang yang dia buat mungkar ekonomi ini, menipu dalam sukat timbang, ya, dan juga dalam bab-bab yang lain, ya, seolah-olah macam dia tak percaya adanya hari kiamat, dia tak percaya adanya pembalasan, dia tak percaya adanya hisab dan juga hitungan amalan pada hari kiamat kelak. Ya, dia ingat dia boleh buat apa saja yang dia nak masa hidup atas dunia ni. Tidakkah mereka ini menyangka mereka ini akan dibangkitkan balik semula? Liyaumin azim, bagi hari yang amat besar. Liyaumin, bagi satu hari, azim, ya, yang sangat hebat. Kalau dalam bahasa Arab bila disebut liyaumin, bagi satu hari pun dengan makna yang sudah hebat dah. Ditambah lagi dengan azim, iaitu yang amat besar. Besar daripada sudut mana? Besar dari segi huru-haranya dan juga dahsyatnya pada hari tersebut. Yauma, pada hari yaqumu, berdiri an-nasu, oleh manusia itu, li rabbil alamin, untuk menghadap Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Menghadap macam mana? Tak sama dengan manusia menghadap manusia. Manusia menghadap raja, manusia menghadap sultan, tak sama. Manusia menghadap Allah Ta'ala, manusia ni makhluk, Allah Ta'ala ini khalik. Sifat makhluk dan sifat khalik dia tak sama. Maka bila kita sebut menghadap Tuhan sekalian alam, bukanlah dengan makna manusia duduk sini, Allah Ta'ala ni duduk cokoh depan ni, tak, dengan cara yang layak dengan Allah Ta'ala. Tidak ada depan, tidak ada belakang, tidak ada kiri, tidak ada kanan, tidak ada atas, tidak ada bawah, tidak ada dekat, tidak ada jauh. Kerana semua ini adalah tempat yang berkait dengan manusia. Dah pasang guna, tak tahulah kita pun pasang gitulah. Dah, yang layak dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Hari tersebut, jadi hari kiamat ini baru satu ayat yang menyebut tentang hari kiamat. Dalam Quran sangat banyak ayat yang sebut tentang hari kiamat ini. Hari tersebut, hari kiamat ini berpanjangan hingga tiada kesudahan, hingga tak ada kesudahan. Start daripada hari itu, matahari sudah tak ada, bulan sudah tak ada, tidak ada malam, tidak ada siang, tidak ada subuh, tidak ada zuhur, tidak ada maghrib. Ya, dia sampai bila ni tak ada kesudahan dah. Itu dia panggil yaumul akhirah, hari akhir, hari yang tidak ada kesudahan, tidak ada tidak ada hujung. Atau sehingga ahli syurga masuk ke dalam syurga dan ahli neraka masuk ke dalam neraka. Dan ujung dia ialah bila ahli syurga ni masuk dalam syurga dan juga ahli neraka masuk dalam neraka. Begitu. Hari yang selepas tiupan sangkakala ada nama-nama tertentu. Hari yang selepas tiupan sangkakala ni ada nama-nama tertentu. Dia panggil Yaumul Hasrah, hari penyesalan, Yaumut Taghabun, Yaumul Jaza, hari pembalasan, dan juga ada lain. Jadi nama hari kiamat ni banyak. Ya, kita tahu Yaumul Qiyamah, Yaumul Akhirah. Dah, hari kiamat, hari akhirat. Tapi hari lain mungkin kita tak biasa dengar, tapi dia banyak nama yang menunjukkan sifat dan juga keadaan hari itu dan juga suasana pada hari kiamat ini. Hari selepas hari dunia dinamakan hari akhirat kerana ia adalah hari terakhir dunia, iaitu saat habisnya hari dunia yang dikira melalui matahari yang naik dan tenggelam. Hari dunia ni dikira macam mana?
naik matahari, tenggelam matahari. Hari ini hari Ahad. Tak. Matahari naik hari ini hari Ahad. Tenggelam matahari ini habis hari Ahad. Malam ni malam mana pula? Ahad malam Isnin. Besok bila matahari naik, ini pagi Isnin. Matahari tenggelam, masuk maghrib. Malam ni malam dia, malam Selasa pula. Tak. Yang sangat ditunggu-tunggu adalah malam Jumaat. Ya, tuan-tuan sangat menunggu malam Jumaat. Awam dia tak tahu lah. Tak, tapi nak tunggu malam Jumaat aja. Ya. Kemudian jadi habis sari-sari ini ialah untuk tunjuk warning dunia. Ke akhirat tak ada dah. Tak ada matahari naik, matahari tenggelam, tak ada. Tak ada bulan daripada satu hari bulan hinggalah bulan purnama, tak ada. Matahari pun tak ada, bulan pun tak ada, orang lain pun tak ada juga. Tak. Jadi itu dipanggil hari yang tak ada kesudahan. Iaitu saat habisnya di dunia yang dikira melalui matahari yang naik dan tenggelam. Kalau matahari tak naik dan juga tak tenggelam, nak bilang macam mana? Maka tak ada lah namanya hari dan juga tak ada bulan. Tak ada hari dan tak ada bulan. Tapi dengan sebab ada matahari dan ada bulan yang letak satu bulan duduk sini, 10 duduk sini, 15 duduk sini, maka kita panggil hari bulan. Dah, satu hari bulan Syawal. Tengok anak bulan. Tak, tu tengok anak bulan. Jadi maknanya berdasarkan pada peredaran matahari dan juga bulan ni, kita dapat hari, bulan dan juga tahun. Dunia ni ikut ni, hari, bulan dan juga tahun. Kalau akhirat dia tak ada dah betul-betul yang macam ni, masuk dalam syurga, ahli syurga tanya kepada ahli syurga lain. Tak, hari ni berapa bulan Tak ada tanya dah. Hari ni berapa bulan? Tak ada tanya. Tak. Pasal dia mu tanya berapa bulan, aku nak tengok gaji masuk tak lagi. Dalam syurga tak tanya dah. Gaji masuk tak lagi, tak tanya. Ya, pasal dia tanya hari bulan sebab nak tengok minyak naik ke turun esok. Tak. Kalau naik isi malam ni, kalau turun nak isi esok, maknanya gitu. Contohnya. Jadi dia tanya bulan tu dengan sebab ada benda yang dia nak buat. Tapi dalam syurga ni tak tanya dah. Hari ni hari benda, berapa hari bulan, tak ada. Tak ada tanya hari ni naik, hari ni turun, tak ada. Yang ada adalah penuh dengan nikmat dalam syurga. Dan juga dalam neraka penuh dengan azab, na'uzubillah. Tidak ada lagi matahari dan bulan pada hari akhirat. Baru saya sebut sana matahari dan bulan. Pengarang kitab kita ni pun ikut kata saya, dia pun tulis kat sini. Tidak ada lagi matahari dan bulan pada hari akhirat. Allah Ta'ala berfirman, "Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu qadarat." Maksudnya apabila matahari dilingkari cahayanya dan hilang lenyap, dan apabila bintang-bintang gugur berselerak. Surah At-Takwir ayat 1 dan 2. Kalau tuan-tuan rajin tengok surah At-Takwir ni dan juga ayat-ayat yang lain, dalam surah ni mungkin banyak benda-benda yang banding dengan ilmu sains nampaknya sangat benar dan juga sangat hebat kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau rajinlah cuba baca kaji surah Takwir dan juga surah-surah yang lain, banding dengan dan juga surah Al-Buruj misal kata, dan juga surah lain, tengok kajian-kajian sains yang dibuat, tengok ayat Quran, dia ada makna yang sangat dalam. Contoh dalam bab yang lain, ya, bila Allah Ta'ala sebut tentang suratul Alaq, surah tentang Al-Alaq. Apa itu Alaq? Dijadikan manusia ni daripada ataupun alaq misal kata. Ada alaq ni mana kita kata segumpal seketul darah ke, seketul daging ke. Tapi bila disebut alaq ini ahli sains bila dia buat kajian dari sudut biologi, ya, janin itu antaranya dalam prosesnya dia dalam bentuk apa dia panggil embrio. Dalam bentuk embrio ni dia bergantung pada dinding itu, ya, dinding rahim ibu. Itu dipanggil alaq, bergantung. Hak gantung ni dia panggil alaq. Daripada perkataan bahasa Arab alaqa dia berkait dan juga dia bergantung. Maknanya bila Allah Taala sebut istilah itu, dia ada makna yang benar.
Bila daripada sudut ilmu biologi, itulah keadaan dia. Dia tahu mananya benda ni duduk terapu-apu gitu gini. Tak. Itu adalah bab, maknanya bila Quran sebut istilah itu betul, makna dia betul, ahli sains buat kajian juga betul. Dalam surah Yasin yang pernah kita sebut dulu, Allah Ta'ala kata wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Dan matahari itu dia beredar bagi mustaqar tempat tetap baginya. Maka saintis dia buat kajian, dia kata bukan sahaja bumi ini berputar pada paksinya dan juga berpusing di sekeliling matahari, tapi matahari juga dia ada orbit dia yang tersendiri, beredar di alam cakrawala ini, mengambil masa yang sekian lama untuk menghabiskan pusingan yang sangat jauh itu. Tak, maknanya dalam alam ni bergerak juga matahari. Dia bukannya statik, duduk sini hak lain saja musing matahari ni. Tak, matahari juga sebenarnya tajri, dia beredar li mustaqarrin laha. Mustaqar tempat tetap dengan makna dia ni juga ada orbit dia yang tertentu. Dia tidak berganjak sining walahal atas nu kita tengok tak ada pun garisan lain putih, dak lain lain putus-putus misalnya, lain hok dua lain ni ataupun ada divider gini pula, tak ada atas nu. Tapi objek yang sangat besar atas sana, dia bergerak mengikut jalur dan juga orbit yang Allah Ta'ala tetapkan. Tak gelecah 1 inci, tak lari 1 hum, tak tu atas nu seolah macam ada garisan dan juga talinya Allah Ta'ala buat seolah-olah kan. Tapi kita ni hak yang jalan raya, hak molek-molek ada ni, jalan raya ni ada line, 2 line, honing ada garisan 2 line, honing ada garisan, molek-molek ada lari daripada line dia juga ya, gitu. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut itu tentang ilmu biologi, tentang matahari. Ni Allah Ta'ala sebut tentang planet dan juga objek yang sangat besar ni. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari kuwirat, dia terjemah di sini dengan dia kata dilingkari cahayanya dan hilang lenyap. Bila berlaku ni adakah merujuk kepada hari kiamat? Tu maknanya bila matahari dilingkari cahaya dan hilang lenyap. Dan saintis pun buat kajian juga tentang matahari ini yang suatu hari nanti dia akan hilang dia punya gas, tenaga, kekuatan dan sebagainya. Itu pun nak kena tengok balik tanyalah ustaz yang alim itu sama ustaz Google ataupun ustaz YouTube. Dia kalau tarik situ misalnya kajian saintis tentang umur matahari, tentang cahaya matahari, barangkali mungkin adalah keluar kajian-kajian tertentu oleh saintis bahawa matahari ini suatu hari nanti dia akan habis kepanasan dia daya tenaga dia, gas dia dan sebagainya, habis tak ada. Tu wa idzan nujumun qadarat, dan bila bintang-bintang tu gugur berselerak. Inqadarat. Kenapa digunakan perkataan inqadarat? Tu perkataan inqadarat tu nak kena cek dalam bahasa Arab apa makna dia, dan juga banding dengan sama ada suasana hari kiamat ataupun fenomena sains yang dibuat kajian oleh saintis misal kata tapi dari segi makna dan juga perkataan Allah Ta'ala sebut tepat. Quran adalah mukjizat. Allah Ta'ala tak sebut dengan perkataan yang tak ada makna, yang saja nak main-main saja letak perkataan ni lah. Tak ada orang letak perkataan dia, letak perkataan ni. Tak ada makna. Tu kuwirat, apa makna dia? Dilingkangi asalnya kawara ni bulatan kuratul qadam maknanya bola sepak bulat gitu. Kuwirat dengan mana dilingkungi. Kenapa disebut dilingkungi? Apa sebenarnya proses yang berlaku? Tu masa hari kiamat bila-bila, ataupun yang dekat nak hari kiamat tu
apa benda sebenarnya yang berlaku terhadap matahari itu, ya, tentang dilingkungi cahaya dia. Baik. Dan firman-Nya wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Surah Al-Qiyamah ayat 9. Jadi ayat ini sedang molek letak dalam surah Al-Qiyamah tentang kiamat. Bila matahari dan bulan ini dihimpun bersama. Jadi guna jawabnya kiamatlah. Ya, dalam surah Yasin Allah Taala kata lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tak layak matahari ini untuk mendapatkan bulan. Matahari nak kejar bulan tak boleh. Pasal dia Allah Taala dah buat bulan ada orbit dia, matahari juga ada orbit dia. Sesekali Allah Taala nak tunjuk kuasanya, lalu dijadikan matahari, bulan, bumi dia berada pada satu garisan linear, sederet gitu. Tak, akhirnya terjadilah sama ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Ya, kalau ni duduk tengah, kalau ni duduk ujung, jadi gerhana bulan. Kalau ni duduk tengah, ni duduk ujung, orang lain pula tukar, jadi gerhana matahari. Ya, tu sesekali Allah Taala buat, tapi dah acak kali lah. Ya, cuma bila nak berlaku kiamat, hujung dunia ni dia akan banyak berlaku gerhana matahari, gerhana bulan, ya, gempa bumi. Gempa bumi, gempa bulan tak ada pula. Tak, gempa bumi, ya, dan juga benda-benda yang lain yang disebut dalam hadis akhir zaman. Tapi bila matahari dan bulan ni dihempun sekali, ni berlaku ketika hari kiamat. Hari yang disebut di atas bukanlah hari dunia. Ya, matahari dan bulan ni pun sama. Matahari dilingkari cahaya, bintang gugur ni bukanlah hari dunia. Bahkan hari pertama akhirat. Ni hari pertama berlakunya proses, ya, dunia ni musnah. Allah Ta'ala banyak menyebut mengenai hari ini dalam Al-Quran. Bab-bab hari kiamat ni sangat banyak, serta menceritakan keadaan dahsyat yang berlaku ketika itu. Ada hak yang rajin buat kajian, tentang berapa kali disebut tentang langit, berapa kali disebut tentang bumi, berapa kali disebut tentang air, berapa kali disebut tentang darat, berapa kali disebut tentang laut contohnya. Ya, lalu dia kata sekian banyak disebut dalam Quran tentang daratan, sekian banyak disebut tentang lautan. Rupa-rupanya bila letak ratio nisbah antara darat dan juga laut, betul. Tak? Maknanya hak darat ni cuma 1/3 daripada bumi ni. 2/3 lagi adalah air dan juga laut. Ya, contohnya. Ada juga rajin bilang sekian banyak perkataan ini dalam Al-Quran. Berapa kali. Kan? Jadi kiamat ni berapa kali disebut, saya tak pastilah. Kok ada kajian yang sebut tentang benda ni, dia juga buat benda ni. Ada orang dia rajin bilang. Tak, dia suka bilang aja. Dia tak beriman pada akhirat, dia terus bilang. Tu tak tahulah kok ada orang orientalis barat ke, ya. Tapi kalau ada orang Islam yang rajin buat kajian tentang perkara ni, ini dia panggil masuk dalam, dia panggil ijaz adat, namanya ijaz adadi, mukjizat daripada sudut bilangan. Tapi kita ni taklah mana ikut dengan Rasyad Khalifah yang dulu kod 19 Pak Kasih Ahmad gitu gini. Taklah. Waktu kod 19 ni itu mungkin ada makna yang lain dan juga kajian yang lain, asal dia tak tahulah daripada mana. Tapi boleh jadi Allah Ta'ala sebut tentang darat berapa kali, laut berapa kali, hidup berapa kali, mati berapa kali, dengan nak tunjuk tentang sesuatu perkara. Boleh jadi juga, ya. Tentang kiamat ni kita tak tahu berapa kali disebut dalam Quran. Di antaranya firman Allah Ta'ala, tapi yang pasti Allah Ta'ala sebut tentang kiamat ni banyak. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid.
Maksudnya pada hari kamu melihat peristiwa yang mengerikan itu, tiap-tiap ibu penyusu akan melupakan anak yang disusukannya, dan tiap-tiap perempuan yang mengandung akan gugurkan anak yang dikandungnya, dan engkau akan melihat manusia mabuk padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, tetapi azab Allah Ta'ala yang amat berat, mengerikan. Suratul Hajj ayat 2. Ayat ni masa saya belajar di Jordan dulu, seorang kawan Arab yang bekerja di pejabat agama Jordan, kalau dia berkhutbah dia baca ayat ni dalam khutbah yang pertama, ya, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi al-khawati'ata al-muznibata bi taqwallahi al-'azim wa ta'atihi wa uhadhdhirukum min isyanihi wa mukhalafati amrihi. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-'aziz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Tu dia punya mukaddimah dia. Ya, dia mula-mula khutbah ni dengan nada slow je, slow, perlahan, tubuh besar, suara kuat, tapi mukaddimah khutbah dia slow, perlahan. Lepas satu masa sampai dia punya kemuncak climax pada khutbah tu, dah kira lah 4 benda pokok dia bincang, sehinggalah sangat tinggi suara dia. Tu memang kuat lah. Tu dia punya cara dia berkhutbah tu. Saya terikut-ikut dengan khutbah dia ni. Akhirnya bila saya berkhutbah pun kat Malaysia ni, kalau saya berkhutbah tu khutbah juga saya bawa mukaddimahnya macam ni lah juga, macam tu tuan dengar sana kan. Tu mukaddimahnya saya bawa gitulah juga. Ada ayat berkait tentang takwa pada ayat yang pertama daripada suratul Hajj. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Tu maknanya sebab antara rukun khutbah kena ada ittaqullah. Dia kena ada puji Allah, patut selawat kepada Nabi, kemudian antaranya kena ada ittaqullah. Tu rukun. Tak ada ni jawabnya khutbah tak sah. Bila khutbah dah sah, sembahyang jemaah juga 2 rakaat, 2 rakaat je sembahyang jemaah, tak ada 3 rakaat. Ya, sembahyang jemaah 2 rakaat jadi tidak sah. Bila tak sah jawabannya, habis seluruh makmum masa hari itu dah sembahyang jemaah. Tu besar tu. Sikit je ayat dia. Ayat dia ittaqullah. Ambil lah ayat mana-mana pun, sebut saja ke ittaqullah ataupun ayat-ayat yang lain. Kalau biasa tuan-tuan dengar dibaca oleh orang lain. Tapi saya kalau saya berkhutbah, inilah saya punya versi saya. Tu mukaddimah gitu sampailah kepada ayat tadi suratul Hajj, ayat pertama dan juga ayat kedua daripada suratul Hajj tadi. Macam saya pernah sebut pada tuan-tuan dulu, ada seorang tok imam di satu masjid. Yang confirm bukan masjid ni lah, kat lain, dong lain. Tak, tempat lain, dong lain. Ya. Tok imam ni tok imam tua. Saya pernah terbagi pada tuan-tuan. Mungkin umur dalam 70-an, 80-an. Tak serah ke tempat lain, mana boleh. Tapak ni, selagi aku hidup, jangan ambil tapak aku ni. Umur 70, umur 80 dah. Baca khutbah dulu, ya, Jawi. Khutbah Jawi. Tapi umur 70-80, ayat pula, ya, baca alhamdulillah sudah dah, selawat salam sudah dah, tapi takwa ni dah sebut. Ayat mana? Ayatnya marilah kita melakukan teronung sing fawaro min alif siya. Ada alif ya mim alif nun. Tu imam nak baca guna ni. Marilah kita melakukan teronung sing fawaro min alif siya.
Tapi sedengar ni umur 70-80. Marilah kita melakukan trans. Tak pandai sebut, marilah kita melakukan transnasional. Sebab dia biasa naik bas transnasional ni pergi rumah anak dia dekat Kuala Lumpur. Marilah kita melakukan transnasional iman. Makmum pengong, ya ke Dr. Imam ni transnasional iman berbenda ni. Tengok transformasi iman. Transformasi itu masuk dia mana transform, kira makin baik dah. Ni sama-sama transformasi dah ni. Dulu tak ada dah lah ni. Maknanya. Jadi tu Imam 70-80 dah biasa tengok ayat ni, ya, payah juga. Dah sah dak ni. Ya, tak ada ittaqullah. Kalau dia harap tak apa, kalau dia harap ittaqullah sebiji selamat. Tapi kalau apa nama? Ittaqullah tak ada, adanya transnasional tadi, jawabnya memang tak sah sembahyang. Mana sah khutbah Jumaat? Marilah kita melakukan transnasional iman. Tak sah tu. Khutbah tak sah, jawabnya habis sembahyang Jumaat tak sah, dengan makmum semua tak sah. Jadi yang tukar buat khutbah ni, saya nak nasihat. Yang tukar buat khutbah dia baca khutbah ni, dia kena tengok juga. Tak payahlah ayat-ayat yang bombastik siapa tu imam dak nak baca, tak payah. Kau pelik-pelik tak payah. Kena pula kalau hak jenis apa nama, orang pakai Android 9 berapa dah, dia pakai Pentium 2. Pakai kalau komputer kau mana Pentium 2 zaman dulu tu. Orang pakai teknologi hebat-hebat canggih, dia zaman pakai disket lagi. Pakai disket lagi, ya. Dia pakai alat canggih-canggih lah maknanya. Jadi payah sikit lah. Ayat pelik-pelik tu. Dia ambil ayat-ayat yang mudah yang boleh difahami. Sebab bila tulis Jawi kau payah lalu. Yang bahasanya tu, kecuali hok baru-baru ni boleh kerti, boleh faham lah. Tu. Hok bagi dia buat khutbah lah. Hok baca khutbah pun nak kena tengok juga tu. Ni perkataan dia, ni perkataan dia. Kadang-kadang dia tak berjadi tu. Khutbah sebut lain, kita sebut benda lain. Mujurlah makmum pakat tidur, jadi tak ada komen. Makmum tengah tidur, jadi sedang molek. Senyap je. Ya, yang penting khutbah habis, lepas tu boleh sembahyang Jumaat, hujung bulan boleh kong, gitu saja. Ya, maknanya contohlah. Dia tempat lain, bukan sini dak kan. Gitu, ya. Dia khutbah sebut dah tahu. Baik. Jadi ayat daripada suratul Hajj ini dia kata yauma, jadi ayat pertamanya berkait dengan dia. Dengan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Ayat ittaqullah dia. Dah kira ittaqullah, ittaqu rabbakum. Nak sebut juga sepatut ayat tu. Kemudian baru mari ayat ni. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya gempa pada hari kiamat itu sangat dahsyat. Pada hari kamu melihat perempuan yang menyusukan anak lalai dari anak yang disusukannya. Perempuan yang mengandung menggugurkan kandungannya, dan kamu melihat manusia ni mabuk, tapi sebenarnya mereka ni tidak mabuk. Mereka azab Allah Ta'ala yang amat dahsyat. Tu nak gambar suasana kiamat ni dengan orang perempuan yang mengandung. Kalau masa tu ada mengandung, kandungan dia pun boleh gugur dengan sebab dahsyatnya kiamat. Tak, kalau kita kata kalau hak learning, kalau hak jenis gugur ni pasal dia mungkin dengan sebab terjatuh ke keguguran ni, mungkin dengan sebab lain. Tapi bila nak kiamat ni, dia boleh gugur dengan sebab dengar suara yang sangat dahsyat ini. Tu. Tak, hak menyusu ni dah ingat dah anak yang disusukan. Nyok bila berlaku kiamat ni, terlepas ke guna ke, tak ingat dah anak dia mana hak yang menyusu ni. Tu. Kalau manusia biasa-biasa ni, dia kata nampak seolah-olah mabuk, tapi sebenarnya tak mabuk. Dah yang jadi gini pasal dia sebab walakinna azaballahi syadid. Azab Allah Ta'ala itu sangat besar dan juga sangat mengerikan. Ya. Dan firman-Nya, fakaifa tattaquna in kafartum yauman taj'alul wildana shiba. Maksudnya sekiranya kamu tidak ditipu azab di dunia, pening khususnya bagi yang tak beriman lah. Tak,
kamu tak ditipu azab di dunia, maka bagaimana kamu dapat menjaga dan menyelamatkan diri kamu kalau kamu kufur ingkar dari azab hari yang huru-haranya menyebabkan kanak-kanak menjadi tua beruban. Al-Muzammil. Fa kaifa, fa maka kaifa bagaimana, tattaquna kamu takut, ya, in kafartum kalau kamu kafir kamu takut benda, yauman akan satu hari, taj'alu wildan yang menyebabkan anak-anak ini menjadi syiba beruban. Budak-budak kecil umur sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, tengok-tengok rambut dia jadi berubang, putih, keh dia, ya, jadi putih bukannya dengan sebab pakai produk untuk jadi putih gitu tak, tapi putih tu dengan sebab kerana dahsyatnya hari kiamat suara itu. Sebab gitu Allah Taala gambarkan tentang suasana hari kiamat. Kalaulah tidak kerana Allah Taala mencampurkan ketenangan dalam diri orang mukmin, tentu sahaja hatinya menjadi amat runsing sebelum dia melihat sendiri hari itu. Nah, kita yang baca Quran ni bila sampai kepada ayat tentang bab kiamat ni, Al-Muzammil, Al-Hajj dan juga surah At-Takwir dan juga surah-surah lain yang sangat banyak dalam Quran ni, bila baca tentang hari kiamat ni memang takutlah. Dah, cuma tinggal lagi takut ni dia berbeza-beza. Ada yang sangat takut macam Nabi dan juga sahabat, ya. Ada yang takut juga tapi relaxnya banyak juga macam kita, macam saya, macam tuan-tuan. Takut ada tapi maknanya gitulah, atas qada iman masing-masing, ya, atas qada iman masing-masing. Tapi kalau macam Nabi, para sahabat memang sangat takut bila baca ayat-ayat yang seperti ini, ya. Tapi Allah mujurlah Allah telah campurkan ketenangan dalam diri orang mukmin ni, barulah rasa tenang. Tak, kalau tidak dia akan jadi sangat rusing belum dia tengok sendiri hari ini. Tak, baca saja pun dah takut dah. Baca saja, ya. Tapi bila Allah Taala letak ketenangan, jadi tak rusing sangatlah. Rusing ada juga, takut tu ada. Tapi kalau jadi takut semua, bahaya juga. Ya, dia akan jadi apa nama, jadi pasal lain. Tak, pasal lain. Allah Taala buat manusia ni kadang dia molek dah, ya, letak di antara harap dan takut. Takut yang amat sangat dia boleh buat jadi putus asa, ya. Dia harap sangat terlampau, dia akan jadi angan atau jadi duduk tengah. Takut ada, ya, tapi dalam masa takut itulah juga dia jadi baik dan juga dia jadi molek. Saya tak pasti ada satu conference, satu program yang dibuat baru ni. Kalau tuan-tuan ada baca surat khabar 2-3 hari lepas, saya tak ingat nak fotostick ataupun nak bawa artikel dan juga tulisan itu, surat khabarnya dalam 2-3 hari lepas ada satu conference ke, satu forum ke, satu convention ke yang bersifat agak besar, peringkat nasional, dijemput oleh orang yang kalau tak silapnya ditaja dan juga dianjur oleh orang yang berangan-angan untuk menjadi orang besar, suatu hari nanti, ya. Dia jemput ni orang Indonesia kalau tak silap. Saya tak ingat nama siapa, tapi ayatnya menggambarkan seolah macam kena cek balik. Akhirat ni macam sikit-sikit dah. Dah, biar kita makmur ke dunia ni lebih lagi, gitu seolah-olah je. Saya tak ingat ayat dia betul, tapi saya dah tahu sebab saya tak boleh nak menghukum. Boleh jadi dia sebut lain, ya. Hak yang wartawan ni dia kod lain, faham lain. Siapa dekat editor yang sebut lain pula, jadi 3 kali lain. Tak, waktu kan cakap maksudnya lain, wartawan dengar lain, editor pula buat lain. Jadi maksud lain, ya. Jadi nak kena cek balik, ya. Cuma i'tiqad yang kita pegang, wajib kita i'tiqad apa dia? Beriman pada hari akhirat ni benar. Dan dia tidak menjadi sebab sepatutnya untuk menjadi pesimis. Tidak menjadi sebab untuk menjadi mundur, tidak menjadi sebab untuk tidak bekerja. Itu fahaman yang salah tentang beriman kepada hari akhirat.
Oh ning set-set ni grup-grup ni ya, duk bicara bab akhirat ni, bab akhirat je. Dunia ni memang duk cakap langsung dah. Bab politik biar kau orang ambil ada. Tu set-set tu biar set-set tu ambil lah, kita tak payahlah bab politik ni. Kan? Lepas tu ekonomi sama juga. Dah bercaralah bab ekonomi ni orang dah ambil lah. Bab dia lagi. Semuanya diserah kepada orang yang tak beriman kepada hari akhirat. Jadi yang orang yang beragama ni seolah-olah hanya dikira bab nadah kitab saja, bab ngaji bab akhirat saja, bab ibadat saja. Hak dunia ni lok kepada orang lain. Dok, kita kata akidah yang kita pegang beriman kepada hari akhirat ini benar, dan inilah yang patutnya menjadikan yang beriman dengan hari akhirat ini dia menjadi sangat hebat daripada sudut politik, ekonomi, sosial, pentadbiran, dari semua segi. Sebagaimana yang pernah berlaku kepada Nabi dan juga para sahabat, terutamanya Khulafa' Ar-Rasyidin, kan? Sebab Nabi lah orang yang paling yakin tentang kewujudan syurga, kewujudan neraka. Dan Nabi dah tengok dah syurga macam mana, neraka macam mana dalam pada malam Isra' Mi'raj. Dan Nabi lah orang yang sangat beriman dengan hari akhirat, tapi Nabi juga lah orang yang pernah membangunkan dunia ini menjadi tamadun yang sangat hebat dalam sejarah kemanusiaan. Tu ayat betulnya gitu. Kalau dia cuba ulas dengan cara yang lain, nak tunjuk seolah-olahnya orang yang percaya pada akhirat ini menyebabkan jadi dakwah, jadi dak cara kepada bab negeri, bab ekonomi, bab politik, bab dunia ni. Tu cara ayat yang salah begitu. Tak betul. Islam tidak mengajar demikian. Jadi jangan salahkan beriman kepada hari akhirat. Salahkan kepada orang yang salah faham tentang konsep beriman kepada hari akhirat tu macam mana. Dia tidak menyebabkan manusia ni jadi duduk senyap, tapi dia menjadikan manusia ni makin hebat, makin bersungguh. Pasal dia sebab akhirat itulah yang memandu dia untuk jadi orang yang baik. Orang baik, orang molek, orang betul. Sebab dia tahu tentang hakikat sebenar dunia dan akhirat. Itu baru betul. Jadi ayat tadi tu saya kata nak kena tuan-tuan kena cek balik. Cuba semak balik soal khabar dalam 3-4 hari lepas. Ada forum ataupun betul-betul yang seminar gitu gini, dia panggil orang-orang yang agak besar. Ada 3 orang kalau tak silap. Saya tak ingat nama-nama tu, cek balik. Apa sebenarnya yang disebut tentang akhirat. Tu. Maknanya bersikap positif terhadap akhirat ataupun bersikap maknanya persepsi yang negatif tentang akhirat. Tu nak kena tengok molek. Kalau bersungguh kalau disebut ni bersikap negatif dan juga tak molek terhadap akhirat, ini tak betul. Islam tak ajar demikian. Baik. Dia kata janji Allah ini benar. Janji Allah benar. Orang mukmin beriman dengannya. Orang mukmin beriman dengan akhirat. Sebagaimana ia beriman dengan apa yang dilihatnya. Sebagaimana ia beriman dengan apa yang dilihatnya. Kalau dilihat, kalau dia tengok Nabi, dia beriman dengan Nabi lah. Dia tak tengok Nabi pun, dia boleh beriman juga. Tak. Maksud dia beriman ni, dia percayalah. Orang sebut tentang adanya Kaabah. Dia pergi ke Mekah, dia tengok inilah Kaabah. Lalu dia percaya dengan adanya Kaabah. Sama juga akhirat ni ada. Cuma dia tak nampak depan mata je. Sampai masanya dia akan tiba di situ. Dan juga dia akan lalu proses yang disebut dalam Quran, disebut dalam hadis. Macam mana kadangnya kalau kita berdoanya minta supaya selamat sajalah. Tak ada dah nak minta pasal lain. Kecuali orang ni selamat, orang ni mudah, orang ni tak ada masalah, tidak diazab, tidak diseksa, semuanya dengan rahmat Allah Ta'ala. Kita tidak mampu melainkan hanya merendah dan menundukkan diri kita kepada Allah supaya menjadikan kita ini aman tentera pada hari tersebut. Itulah yang kita boleh buat. Nak confirm tak boleh. Tak. Kalau atas dunia ni kita bolehlah sebut, awak pergilah bertemu dengan si fulan, saya ni GM sini, saya ni GM dekat syarikat ni, saya confirm tak apa, dia layan awak baik, saya WhatsApp dah sana, dah suruh dia ni suruh layan awak dengan baik. Kita boleh confirm sebab syarikat kita.
Tak. Tapi ke akhirat ni, ini bukannya syarikat kita, ini bukan dunia kita, dan juga ini bukannya tempat kita. Sebab itu pada hari kiamat nanti, antara soalan yang ditanya oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat, Allah Ta'ala akan tanya, limanil mulkul yaum, bagi siapakah kerajaan pada hari ini. Dah, hari kiamat nanti Allah Ta'ala tanya, limanil mulkul yaum, bagi siapakah kerajaan pada hari ini. Ya. Orang yang pernah ada kerajaan atas dunia ni, semuanya diam dan juga senyap. Firaun senyap, Namrud senyap, tak? Trump senyap, Bush ayah, Bush anak senyap mereka. Tak? Ariel Sharon, Ishak Rabin, Ishak Syamil senyap. Tak? PM ke-7, PM ke-8, PM tepi, semua senyap mereka. Senyap mereka. Jadi tak ada yang didengar hanyalah bunyi seruh-serih bunyi tapak kaki saja. Tak ada orang berani angkat muka, tak ada orang berani bersuara. Allah Ta'ala sendiri yang jawab, lillah al-wahidul qahar, bagi Allah al-wahid yang esa al-qahar, Tuhan yang sangat hebat. Tu hari akhirat adalah kerajaannya, kerajaan Allah Ta'ala. Kerajaan atas dunia ni, ni tak ada. Jadi sebab itu bila jadi kerajaan, kena ingat, ini hanyalah sementara waktu diberi peluang oleh Allah untuk nak tengok sama ada kamu buat ni benda baik ataupun tidak. Tak gitu. Bukan hak mutlak kita ni. Tak. Kerajaan milik sebenarnya adalah hak Allah Ta'ala. Ya. Jadi ayat ni dan juga kupasan tentang akhirat ni masih ada, insya-Allah kita tengok dalam kuliah kita akan datang. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.